Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya nak ambil kesempatan ni lah. Saya nak share beberapa point. Saya boleh katakan ni sebagai mukadimah lah. Mukadimah untuk bulan September nak masuk bulan Oktober ni. Sebab apa? Lagi beberapa bulan kita akan masuk bulan Disember lah. Tak lama lagi kita dah akan hujung tahun dan kita akan masuk tahun 2022. Jadi tuan-tuan kat luar sana dah pasang belum matlamat ataupun kita dah ada target belum dalam kita punya financial, kita punya kewangan? Sebab apa? Sebab kalau tanya saya punya matlamat, saya punya target sebelum umur saya 50, matlamat saya disusuli dengan tindakan lah. Bukan kita berangan je, tapi saya punya matlamat, target saya disusuli dengan tindakan. Saya nak ada 1.5 juta pada umur saya 47 tahun. Okey. Sekarang umur saya 30 tahun. Umur saya 30 tahun dan saya target matlamat saya umur 47 tahun nanti saya dah ada 1.5 juta ringgit dalam bank account saya. Nak berapa duit tu? Terpulang kepada kita. Okey. Jadi mungkin tuan-tuan, sahabat-sahabat kat luar sana mungkin ada matlamat juga sama macam saya. Kalau nak tanya saya macam mana dapat 1.5 juta, banyaknya tu. Follow saya di Facebook, follow saya di Instagram saya. InsyaAllah saya kongsi lebih banyak lagi tentang investment. Okey, jadi sebagai mukadimah malam ni, saya sebagai corporate consultant daripada Auf MBZ. Okey. Kepakaran saya adalah membantu tuan-tuan dan perempuan di luar sana, sahabat-sahabat di luar sana. Mungkin ada yang di kalangan tuan-tuan dan perempuan, ada yang daripada sektor swasta, ada daripada sektor kerajaan. Mungkin ada yang entrepreneur, usahawan kecil, okey, yang mengusahakan perniagaan kecil-kecilan. Ada simpanan tapi tak tahu nak labur ke mana. Tak tahu nak kembangkan duit tu ke mana. Sebab apa? Bank adalah tempat yang paling, orang kata, paling tak sesuai lah kita simpan duit. Okey. Di mana datangnya pelaburan ni? Daripada simpanan. Okey, kalau tak ada simpanan, tak akan ada pelaburan. Maksudnya simpanan ni, apa yang saya maksudkan adalah duit lebihan. Okey. Duit lebihan saja yang kita boleh invest. Sebab apa? Kita dah tolak duit rumah, kita dah tolak duit kereta, kita dah tolak duit makan, duit api air, Unify, bil telefon dan sebagainya. Dan lebihan tu adalah simpanan, kita punya simpanan. Seperti mana kita ikut kalkulator ataupun formula simpanan kita, kita kena simpan 10% daripada gaji kita. Okay? So siapa-siapa yang tak start lagi simpan 10% daripada gaji, start sekarang. Okay? Kita boleh simpan sikit-sikit dan simpanan tu kita akan laburkan supaya ia membiak dan berkembang. Okay? Jadi mukadimah malam ni saya akan bercerita sedikit lah pasal tentang private mandate investment. Okey, jadi private mandate investment ni adalah satu platform lah. Platform seperti mana yang kita tahu di luar sana, produk-produk yang lain di luar sana adalah unit trust, ASB, tabung haji, PIMB investment, fixed deposit dan lain-lain lagi. Jadi private mandate investment ni adalah salah satu platform lah, platform investment di mana platform ni diuruskan oleh seorang fund manager, tak lain tak bukan iaitu Datuk Dr. Nazrihan. Jadi sebelum saya pergi lebih jauh tentang private mandate investment, tuan-tuan kena tanya dulu. Okey, tuan-tuan kena tanya diri tuan-tuan dulu, perempuan kat luar sana, sahabat-sahabat saya di luar sana, pelaburan jenis macam mana yang sesuai untuk diri kita. Adakah pelaburan yang high risk? Adakah pelaburan yang low risk? Adakah pelaburan yang medium, risiko dia tak tinggi, tak rendah, boleh diurus. Okey. Jadi kita dalam kategori yang mana, sesuai yang mana. Okey, bergantung atas kita punya kemampuan. Okey, jadi bila sebut saja bercakap tentang investment ni, mungkin tuan-tuan dan puan-puan tanya berapa pula profit tahunan, berapa dividen yang diberi oleh sesebuah platform tu. Okey. Jadi sebelum saya pergi ke profit lebih jauh tentang private mandate investment, okey, jadi tuan-tuan dan puan-puan sebagai pelabur kena tanya beberapa soalan ni sebelum kita laburkan duit kita. Okey, yang pertama, kita kena tanya beberapa perkara ni, okey, dalam diri kita sebelum kita labur. Sebab apa? Seperti mana kita tahu, ramai kat luar sana yang orang kata mengaku dia sebagai agent, mengaku dia
official daripada company tersebut, okey, padahal dia adalah scammer. So jadi benda tu kita kena perlu berhati-hati. Okey, first kali kita kena tanya ke mana duit tu dilaburkan. Contoh macam private mandate investment, ke mana duit tu dilaburkan. Yang kedua, siapa yang perlu invest. Macam tadi saya cakap lah, kita di dalam kelompok yang mana, high risk, low risk, medium risk. Okey, dan bagaimana untuk start melabur. Okey, kalau kita dah berminat, kalau kita dah nak start, macam mana kita nak start labur, siapa yang perlu kita berurusan. Okey, yang keempat, berapa profit tahunan ataupun dividen untuk tahunan sesebuah investment tu. Dan yang kelima, adakah private investment ni berdaftar dengan SC? Mana-mana investment lah, mana-mana investment kita kena tanya, adakah dia berdaftar dengan SC? Apabila melibatkan investment saja, kita kena tanya dia, adakah dia regulated under SC, Suruhanjaya Security? Kalau dia tak regulated, lebih baik kita jauhkan. Okey, dan private mandate investment ni berapa minimum pelaburan dia? Okey, so nanti saya akan cerita lebih jauh. Dan private mandate investment ni patuh syariah ke tak? Okey, tu kita perlu tanya sebagai investor. Sebab apa? Kita sebagai umat Islam, kita nak keberkatan. Dan akhir sekali, kita kena tanya siapa fund manager. Kita kena kenal siapa fund manager, siapa yang uruskan duit tu. Seperti mana yang kita tahu, private mandate investment diuruskan oleh Datuk Dr. Nazrihan. Tak handsome, tak apa, janji kaya. Okey, jadi saya rasa itu saja untuk mukadimah kali ini, permulaan untuk kali ini. So 9 perkara tadi kita kena ambil tahu. Di mana, siapa, bagaimana, berapa, adakah dia berdaftar dengan SC, berapa minimum pelaburan, patuh syariah ke tak, dan siapa fund manager yang uruskan kita punya portfolio, siapa yang uruskan kita punya fund. Okey, jadi saya harap ini membantu. Untuk lebih lanjut, untuk mulakan pelaburan, boleh je call saya. Saya dah tinggalkan nombor di atas 016601 9814. Saya rasa itu saja untuk kali ini, untuk malam ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.